Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar topik matriks. Okey, pada hari ini kita akan belajar untuk mewakilkan maklumat situasi sebenar dalam bentuk matriks. Dan yang kedua adalah kita nak belajar menentukan peringkat matriks dan mengenal pasti unsur dalam matriks. Okey, sekarang kita pergi yang pertama dahulu. Kita nak wakilkan maklumat sebenar ini kepada bentuk matriks. Okey. So macam mana kita nak tulis bentuk matriks? Matriks ini dia mesti mempunyai baris dan lajur. Okey. Dan matriks juga kita mesti tulis dia dalam kurungan. Macam ini ataupun kurungan dia macam ini. Okey. Dan itu sahaja dan kita boleh selesaikan contoh yang pertama. Okey, di sini dia beri maklumat situasi sebenar dan kita nak tulis dalam bentuk matriks. Okey. Yang pertama caranya kita tulis macam ni. 16, 18, 11, 5, 10, 4. Okey. Mana satu baris, mana satu lajur? Okey, barisnya di mana? Barisnya ini. Ini baris pertama. Ini baris kedua. Okey. Mana lajurnya? Lajurnya ini yang menegak. Ini lajur pertama. Ini lajur kedua. Ini lajur ketiga. Okey. Kita juga boleh tulis dia dengan cara ke bawah. 16, 18, 11, 5, 10, 4. Ini pula macam mana? Ada berapa baris dan berapa lajur? Di mana barisnya? Okey, barisnya adalah ini. Ini baris yang pertama. Ini baris yang kedua. Ini baris yang ketiga. Itu adalah baris. Di mana lajurnya? Lajurnya adalah ini lajur pertama. Ini lajur yang kedua. Okey? So, kita dah tahu dah macam mana nak tulis matriks. Matriks mesti ada kurungan dan ditulis dalam bentuk baris dan juga lajur. Okey, kita buat soalan A. Soalan A dia minta wakilkan maklumat berikut dalam bentuk matriks. Okey. So, kita ada dua cara nak tulis dia. Cara yang pertama adalah 1700, 2100, 2000, 1800 tutup kurungan. Ini adalah matriks yang pertama. Cara pertama. Ataupun kita juga boleh tulis dalam bentuk ke bawah. 1700, 2100, 2000, 1800. Okey. So, cuba tengok jawapan yang pertama dulu. Pada jawapan yang pertama, okey, kita kena pasti ada berapa baris dan berapa lajur. Okey. So, di sini pada jawapan yang pertama, barisnya cuma ada satu baris sahaja. Dia cuma ada satu baris sahaja. Berapa lajurnya? Lajurnya ada 1, 2, 3, 4. Oh, di sini ada 4 lajur. Ini lajur pertama, lajur kedua, lajur ketiga, lajur keempat. Okey. Kalau kita jumpa matriks yang hanya mempunyai satu baris, okey, namanya adalah matriks baris. Okey. Seterusnya, okey, kalau satu baris sahaja, matriks baris. Okey, macam mana pula kalau jawapan yang kedua? Okey, cuba kita tengok pada jawapan yang kedua, okey, dia ada berapa baris? Okey, dia ada ini baris yang pertama, okey, baris yang kedua, baris yang ketiga, baris yang keempat. Oh,
pada jawapan yang kedua, dia mempunyai 4 baris. Okey, jadi berapa lajurnya? Lajurnya hanya ada satu saja. So, sekiranya kita jumpa satu matriks, dia mempunyai satu lajur sahaja. Okey, matriks ini namanya adalah matriks lajur. Okey, kalau satu baris, matriks baris. Kalau satu lajur, namanya adalah matriks lajur. Okey, soalan B. Jadual di bawah menunjukkan pungutan pingat oleh kontingen. Okey, ini sukanlah. Okey, ada emas, perak, gangsa. Dia minta kita tulis maklumat yang diberi ini dalam bentuk matriks. Okey, cara pertama kita boleh tulis. Okey, 13, 5, 1, 10, 2, 4, 8, 8, 9. Okey, ataupun kita boleh tulis dengan cara ke bawah. Ke bawah macam mana? 13, 5, 1 tu kita tulis ke bawah. 13, 5, 1, 10, 2, 4, 8, 8, 9. Ada dua jawapan kan? Okey. Satu tulis secara melintang. Satu lagi kita ambil maklumat tulis secara menegak. Okey. Kita nak kenal pasti ada berapa baris dan ada berapa lajur dalam jawapan yang diberikan ini. Okey. Contoh yang pertama Okey, ada berapa baris? Okey. Ini baris yang pertama, baris yang kedua, baris yang ketiga. Oh, di sini pada jawapan ini kita mempunyai baris 3 baris. Okey. Dan berapa lajurnya? Lajurnya ada, ini lajur yang pertama, ini lajur yang kedua, ini lajur yang ketiga. Oh, pada matriks ini dia mempunyai baris ada 3, lajur pun ada 3. Okey. Cuba tengok pada jawapan yang kedua ini. Okey, ada berapa baris dan ada berapa lajur. Okey. Okey, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Ada 3 baris juga. Lajurnya ada berapa? Lajurnya ada, ini lajur pertama, lajur kedua, lajur ketiga. Okey, so kat sini dia mempunyai 3 baris dan 3 lajur. Okey, matriks ini namanya adalah matriks segi 4 sama. Kerana mempunyai bilangan baris dan lajur yang sama banyak. Okey, ini namanya matriks segi 4 sama. Seterusnya, soalan C. Dalam ujian 1, Samad mendapat 76 pakar bahasa Melayu, 82 matematik, 72 sejarah. Hamid pula dapat 80 bahasa Melayu, 88 matematik, 70 sejarah. Okey, dia suruh tulis semula maklumat diberi ini dalam bentuk matriks. Okey. So kita boleh tulis, okey, yang pertama caranya 76, 82, 72. Okey, itu untuk Samad. Manakala untuk Hamid pula 80, 88 dan 70. Ini adalah untuk Hamid. Kita juga boleh tulis jawapan dia ke bawah. Macam mana? 76, 82, 72, 80, 88, 70. Okey? Macam ni. Okey. Kita nak kenal pula, nak kenal pasti pula dekat pada jawapan ini berapa baris dan berapa jalur yang ada. Okey, so kita kira ya. Berapa baris? Okey, ini baris pertama, ini baris kedua. Untuk jawapan yang pertama ni dia mempunyai 2 baris sahaja. Okey, dia ada 2 baris. Berapa jalurnya? 1, 2, 3. Ada 3 jalur. Macam mana pula dengan jawapan yang kedua ini? Ada berapa baris? Barisnya ada 1, 2, 3. Ada 3 baris. Berapa jalurnya? 1, 2. Oh, ada 2 jalur. Nilai baris dan jalurnya tidak sama, betul?
Okey, ini namanya adalah matriks 4. Matriks segi 4 tepat. Matriks segi 4 tepat. Okey? Itu nama. Jadi awak kena ingatlah di sini ada 4 nama untuk matriks. Matriks baris, matriks lajur, matriks segi 4 sama dan matriks segi 4 tepat. Okey. Seterusnya kita nak mengetahui apakah peringkat untuk matriks. Okey, diberi ini diberi suatu matriks. Sudah tulis dah. Okey, peringkat matriks macam mana kita nak tahu peringkat matriks? Okey, kita mesti kira berapa dia punya baris dan berapa dia punya lajur. Okey. So dekat sini kita kira ya. Okey, berapa baris dia? Barisnya ini baris pertama, ini baris yang kedua. So matriks ini mempunyai 2 baris. Berapa lajurnya? Lajurnya ke bawah kan? Okey. 1, 2, 3. Oh, matriks ini mempunyai 3 lajur. Okey. Jadi macam mana kita nak tulis? Okey, macam mana kita nak tulis peringkat untuk matriks ini? Okey, cara tulis dia, okey, kita tulis dengan 2. Kita tulis sebelah dengan kurungan ini 2 darab 3. Ini bukan bermaksud 2 darab 3 sama dengan 6. Ini maksudnya matriks ini mempunyai 2 baris dan 3 lajur. Matriks 2 dengan 3. Okey, 2 mewakili baris, 3 mewakili lajur. Ini penerangannya ataupun dalam bentuk abjad ditulis M darab dengan N. Okey? 2 darab 3 maksudnya 2 baris dan 3 lajur. Seterusnya, macam mana kita nak? Okey, nak kenal unsur. Unsur ni apa? Okey. So di atas ni, ini adalah matriks. Ini adalah satu matriks. Okey, contohnya ini adalah matriks D. Okay, contoh matriks D. Kita tulis matriks D ini dengan huruf besar. Okey, macam mana pula dalam matriks ini dia ada nombor 16, 18, 11. Ini kita panggil unsur. Okey, unsur ni kita labelkan dia, kita tulis simbolkan dia dengan huruf kecil. Contohnya D16, D18. Okey. D huruf besar adalah untuk matriks. Manakala untuk menentukan dia punya unsur, kita tuliskan dengan simbol huruf kecil. Okey. So dekat sini diberi matriks A, dia bagi A11, A21. Ini apa? 11 ni maksudnya ini kedudukan. Kedudukan apa? Okey, kat sini ditulis A, I, J. I ini menunjukkan dia berada pada baris keberapa. J ni menunjukkan dia berada pada lajur yang keberapa. Okey, saya pergi kepada contoh teruslah. Okey, diberi 3 matriks. Ada P, Q dan R. Okey, soalan pertama. Tuliskan peringkat, nyatakan peringkat setiap matriks itu. Okey, untuk P, matriks P. Apakah peringkat matriks P? Okey, saya tulis semula ya. A, okey, P. Dia bagi 3, negatif 7, 9. Apakah peringkat dia? Ingat, untuk peringkat kita mesti kira baris dan lajur. Baris dan lajur. Okey, untuk P berapa barisnya? Barisnya hanya ada 1. So 1 darab 1 dengan, okey, lajurnya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. So peringkat untuk P adalah 1 darab 3. 1 dengan 3. So P sama dengan 1 darab 3. Okey, untuk Q pula, macam mana kita punya peringkat untuk Q? Okey, Q saya salin balik dekat sini. Okey, ada 4 dengan 5.
Okey, 4 dengan 5. Okey, ingat untuk menentukan peringkat untuk matriks, kita kena tahu baris dan lajur. Okey, untuk soalan ini ada berapa baris? 1, 2. Ada berapa baris? 2 baris. Darab, ada berapa lajur? Ada 1 lajur. So, 2 darab 1. Bukan 2 darab 1 sama dengan bukan. 2 darab 1 bermaksud 2 baris dengan 1 lajur. So, kita boleh juga tulis dengan Q sama dengan 2 darab 1. Okey, manakala untuk R. Untuk R ni saya contoh dekat atas sana ya. Okey, untuk matriks R, okey kita tengok ada berapa baris? Okey, berapa baris? Ada 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 baris. Berapakah lajurnya? Lajurnya ada 1, 2, 3, 4. So, ada 4 lajur. Bukan bermaksud 4 darab 4. Dia bermaksud, okey, matriks R mempunyai 4 baris dengan 4 lajur. 4 baris dengan 4 lajur. So, kita boleh tulis jawapan dia dengan 4 darab dengan 4. Okey, seterusnya untuk soalan B. Untuk soalan B, dia suruh menentukan unsur dalam matriks yang diberi. Okey, cuba baca soalan yang pertama. Baris pertama, lajur ketiga. Untuk matrik P kat sini. Okey, P huruf besar. P huruf kecil ni maksudnya dia nak tahu unsur. Okey, unsur yang berada baris berapa? Unsur yang berada pada P13. Unsur yang berada pada garis yang pertama, lajur yang ketiga. Okey, so kita tengok kat sini P. Okey, 3, -7, 9. Baris pertama di mana? Baris pertama dekat sini. Lajur yang ketiga, 1, 2, 3. Nampak tak ada persilangannya? Berapa? Okey, P13 adalah unsurnya adalah 9. Okey, ini untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua dia kata, okey, baris kedua, lajur pertama. Okey, untuk apa? Untuk Q, matrik Q. Okey, saya bersalin balik sebab Q ni kecil saja. Q sama dengan, okey, 4, 5. Dia nak tahu apa? Dia nak tahu, okey, Q, 2, 1. Ini maksudnya apa? Baris kedua, lajur yang pertama. Okey, baris kedua, 1, 2. Lajur yang pertama, ini sajalah, memang lajur pertama saja. So, ada persilangan? Ada. Berapa jawapan dia? 5. Okey. Dan soalan yang terakhir untuk soalan ini, R. Okey, saya padamkan dulu. Okey. Saya contoh kat sini saja. Okey. Untuk soalan R. R dia tanya baris ketiga. Okey, baris ketiga, lajur keempat. Matrik R. R kat sinilah. Okey. Dia tanya unsur yang berada pada, okey, R. Okey, soalan ini soalan nombor 3. Dia tanya R 34. 34 ini maksudnya unsur yang berada pada baris yang ketiga, okey, dan jalur yang keempat. Okey, mana baris ketiga? Baris ketiga dia 1, 2, 3. Gariskan. Jalur yang keempat 1, 2, 3, 4. 4 di sini. Ada persilangan? Ada. Berapa nilai kat situ? Nilai kat sini adalah 1. Nilainya adalah 1. Saya kurang tak nampak tadi. Okey. Baris ketiga, lajur yang keempat. So, jawapannya adalah 1. Okey. Seterusnya, okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Okey. Dia bagi matriks D. Dia tentukan peringkat matriks itu. Ingat, peringkat kita mesti kira, okey, baris dan lajur. Baris dan lajur. Okey, untuk soalan D, berapa barisnya? 1, 2, 3. Ada berapa baris?
3 baris. Okey, so kita boleh tulis D sama dengan 3 darab berapa lajurnya? 1, 2. Ada berapa lajur? Ada 2 lajur. Ini bermaksud bukan 3 darab 2 sama dengan 6. Ini bermaksud matriks D mempunyai 3 baris dan 2 lajur. 3 dengan 2. Matriks D mempunyai 3 dengan 2. Okey. Dan seterusnya dia suruh kita cari nilai. Dia suruh kita cari unsur. Okey. Saya salin balik D. Okey. Negatif 2. 0, 1, okay, 5, 4, 9. Okey, soalan pertama dia minta soalannya apa? Okey, dia tanya D11. Okey, dia minta unsur D11. D11 maksudnya apa? D tu yang berada kedudukannya pada baris pertama jalur yang pertama. Baris pertama di mana? Baris pertama di sini. Jalur pertama di sini. Nampak tak ada persilangan? Nampak. Berapa nilainya? Negatif 2. D11 sama dengan negatif 2. Seterusnya, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua dia tanya D21. D21 ni maksudnya unsur yang berada pada baris yang kedua dan lajur yang pertama. Baris kedua di sini, lajur pertama di sini. Nampak tak persilangan dia? Okey, unsur itu adalah kosong. Okey, unsur yang berada pada D21 adalah kosong. Dan yang terakhirnya adalah dia tanya D32. D32 maksudnya apa? Unsur yang berada pada baris yang ketiga dan lajur yang kedua. Mana baris ketiga? Ini baris yang ketiga. 1, 2, 3. Lajur yang kedua di sini. So, berapa dia punya unsur dia? Apa nilai unsurnya? Unsurnya adalah 9. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.